الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khatib menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk kewajiban memelihara keluarga. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarnya merupakan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar bengis layanannya. Mereka tidak menderhaka pada Allah terhadap setiap perkara yang diperintahkannya, dan mereka pula tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan. Ayat tersebut menjelaskan betapa beratnya tanggungjawab suami atau bapa yang mesti dilaksanakan agar keluarga yang telah dibina akan sentiasa dirahmati Allah dan terhindar dari perkara yang boleh merosakkan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang ketua dalam sesebuah keluarga, kitalah yang menentukan hala tuju adik keluarga kita sama ada bakal menghuni syurga atau menerima azab neraka di akhirat kelak. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyati." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, sesungguhnya setiap daripada kamu semua merupakan pemimpin dan bertanggungjawab dengan terhadap apa yang dipimpinnya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sedarlah kita menjadi seorang suami atau bapa itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adik keluarga kita sama ada suami, isteri, ibu bapa atau anak-anak, semuanya mempunyai nilai tersendiri dalam Islam, dan Islam menuntut kita untuk menunaikan kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap mereka. Menurut Ibnu Al-Munzir, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, ajarkanlah diri kamu dan keluarga kamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Ayat ini juga secara tidak langsung menggesa para suami agar mempelajari perkara fardu yang diwajibkan agar dapat memberikan bimbingan yang baik kepada ahli keluarga. Oleh itu, sebagai ketua keluarga juga, pastikan setiap ahli keluarga kita diberikan perhatian sepenuhnya dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama, mengutamakan pendidikan agama dan akhlak yang mulia.
Penekanan dalam soal pendidikan agama terutamanya beriktikad dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempelajari dan mengamalkan syariat Islam serta berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sangat penting agar tidak ada ahli keluarga yang terlibat dengan sebarang ajaran sesat yang merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Individu yang berakhlak mulia dapat membantu ahli keluarganya hidup berkasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati dan mengutamakan sikap toleransi. Yang kedua, kewajiban memelihara istri dan anak-anak. Institusi keluarga merupakan tunjang kepada kesinambungan rantaian manusia dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Andai sesebuah keluarga itu benar-benar menurut acuan dan kehendak Islam yang tulen, maka ia akan menghasilkan generasi baru Muslim yang unggul. Namun jika sebaliknya, keadaan keluarga yang porak-poranda, haru biru, kacau bilau dan tiada hala tuju, pastinya kelahiran generasi Muslim akan terkencang dan terbantu. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 21:4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Shadaqallahu alazim. Yang bermaksud, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Peringatan ini paling penting ialah supaya berpegang teguh dengan akidah Islam dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dipesan oleh seorang bapa contoh yang bernama Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Shadaqallahu alazim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan satu kejadian yang besar. Yang ketiga, menghidupkan suasana agama Islam dalam rumah tangga. Sebagai ketua keluarga, kita sewajarnya menyadari bahawa keindahan, ketenangan, kebahagiaan dalam keluarga sudah pasti dapat dirasai apabila seorang suami, bapa, isteri, ibu dan anak-anak hidup dalam suasana kehidupan beragama yang dapat diterjemahkan bersama seperti solat berjemaah, membaca Al-Quran, berzikir, mengadakan majlis ilmu, menghidupkan solat malam, berdoa bersama dan sebagainya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya dalam keluarga seperti ini yang akan menjamin sebuah kehidupan yang bahagia dan tenang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu alazim. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya ialah Dia menciptakan bagi kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada sejenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan hidup mesra dengannya. Dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan orang-orang yang berfikir.
Yang keempat, bijak dalam menguruskan keuangan keluarga. Bagi memastikan matlamat kebahagiaan keluarga dapat dirasai dan berkekalan, antara perkara lain yang perlu kita berikan perhatian juga ialah menerapkan hal ehwal pengurusan keuangan keluarga yang baik, seperti mengawal perbelanjaan yang perlu, anak-anak dididik agar berkhemah ketika berbelanja dan bersedekah, serta mengamalkan sikap berjimat cermat dan membuat simpanan untuk kegunaan pada masa akan datang. Semua perkara ini perlu dipahami oleh setiap ahli keluarga demi membina dan membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmoni, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kelak. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita ambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah yang telah disampaikan. Antaranya, keluarga merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang berat kepada kita. Kita nak memastikan setiap ahli keluarga dididik dengan pendidikan agama dan akhlak untuk kecemerlangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Membina keluarga yang bahagia bukan sekadar untuk kebahagiaan hidup di dunia semata-mata, tetapi demi kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Surah Allah yang masuk. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan yang dihubungkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada amal-amal mereka. Setiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Anak-anak di atas ketika khutbah dibaca sila diam. Anak-anak di atas diam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad faza al-muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan kediri, menjaga kebersihan diri dan alam sekitar. Jagalah penjarakan dan memakai pelitup muka untuk mengelak penularan. Elakkan kawasan yang sesak, sempit
dan sembang secara dekat, terutama sekali jika mempunyai apa-apa gejala yang boleh dikaitkan dengan COVID-19. Patuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan wabak agar dia terus dapat amal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengimarahan di masjid dan surau dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi seperti biasa. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al amin wa nas'aluka bi asma'ika al husna وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك المعظم سلطان سلام وسلطان صلاح الدين الحاج ابن المعفور سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم ألم العلم الهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلام تكو أمير الشاهين سلطان صلاح الدين الحاج بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتِ عمرهما مصلحين بالمصرف والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana saja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, Kau binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau Islam rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الأكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.